Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mula dengan kita Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Insyaallah kita akan sambung pengajian kita daripada kitab Syarh Qatrun Nada bil Sada karya Al-Imam Jamaluddin Ibn Hisham radhiyallahu taala anhu, yang kita berhenti pada muka surat 124. Tak apa dia ni. Muka surat ambil ni. Satu cukup. Jatuh lagi. Baik. Kita berhenti pada mudhaf, iaitu ma'arif yang terakhir, iaitu mudhaf ila wahidin mimma zukira. Baik. Apa makna dia? Iaitu bahawasanya insya-Allah yang terakhir daripada isim yang makrifah adalah yang diidhafatkan. Maksudnya isim yang diidhafatkan kepada salah satu daripada yang disebutkan itu. Iaitu apa? Yang kita sebut sebelum ni, dhamir, isim alam, kemudian apa? Kemudian isim isyarat, kemudian isim mausul, dan kemudian isim yang ada alif lam. Maka mudhaf bagi setiap isim yang telah kita sebutkan semua, dia juga menjadi makrifah. Baik, jom kita baca. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa ulumi syekhna wa ulumikum fid darain amin. Qala wal mudhafu ila wahidin mimma zukir wa huwa bihasabi ma yudhafu ilayhi illa al mudhafa ila ad-dhamiri kal alami. Itu dia maksud dia apa tu? Dan mudhaf kepada salah satu daripada barang yang disebut, dan ia itu berdasarkan apa yang disandarkan kepadanya, melainkan yang disandarkan kepada dhamir, maka ia seperti alam. Itu makna matan lah. Kita baca syarah tu supaya lebih jelas makna dia. An-naw'us sadis min al-ma'arif ma udhifa ila wahidin min al-khamsati al-madhkurah nahwu ghulami wa ghulamu zaidin wa ghulamu hadha wa ghulamu allazi fi ad-dari wa ghulamu al-qadi. Nampak? Jadi Togo kata jenis yang keenam daripada isim makrifat adalah apa yang disandarkan kepada salah satu daripada 5 yang telah disebutkan sebelum ini. Contoh apa? Ghulami, ya tu ya apa? Dhamir. Boleh? Ghulami mudhaf kepada apa? Dhamir. Ghulamu zaidin mudhaf kepada alam, iaitu kata nama khas. Ghulamu haza mudhaf kepada isim isyarat. Wa ghulamul lazi fid dari, itu mudhaf kepada apa? Kepada isim mausul. Wa ghulamu al-qadi, ini mudhaf kepada isim ada alif lam. Mudhaf kepada isim ada apa? Ada alif lam. Maka kata Tugu rahimahullah, wa rutbatuhu fit ta'rif ka rutbati ma udhifa ilaihi. Fal mudhafu ila al-alam fi rutbatil alam wal mudhafu ila isyarati fi rutbatil isyarati وكذا الباقي إلا المضاف إلى الضمير فليس في رتبة المضمر وإنما هو رتبة العلم. Baik, apa makna dia? Sekarang ni kita akan tengok berkenaan dengan pangkat makrifat-makrifat yang disebutkan tu. Kita kata pangkat isim makrifah mana yang paling yang paling apa? Diketahui sekali. Kan kita sebut sebelum ni, apa makna isim makrifah? Apa makna apa isim apa? Isim makrifah. Isim makrifah ni adalah isim yang mana tertentu batang tubuh dia, itu dipanggil isim apa? Makrifah. Maka setiap daripada isim ni dia ada pangkat masing-masing. Mana yang paling punya level yang kita sebut paling tertentu sekali, itu dipanggil apa? Menunjukkan kepada diri zat sekali. Yang mana yang paling level paling tinggi? Boleh? Kata Tugu rahimahullah, dhamir nombor 1. Rutbah tu pangkat, tingkatan. Ya. Karutbati, tak sampai lagi saya akan syarah tu. So nak bagi faham dia lah. Di masalah isim makrifat tu dia ada level dia. Boleh? Maka yang mana yang paling muayyan, maksudnya mana yang paling
apabila kita sebut, dia akan menunjukkan kepada batang tubuh secara tertentu. Dia kata tu guru, yang pertama adalah dhamir, level. Saya kalau dhamir kita sebut apa? Ana, contoh ana kan, takkan dibayang melainkan apa? Batang diri saya secara tertentu, detail. Yang kedua, level yang kedua adalah alam, kata nama khas. Yang ketiga adalah isim isyarat. Yang keempat adalah isim mausul. Yang kelima adalah alam. Yang kelima adalah alif lam. Oh, maksudnya alif lam ni yang terakhir lah sekali. Berbanding daripada apa? Makrifat-makrifat yang sebelum ni kita sebutkan. Maka sekarang ni Tok Guru nak bincang pula, kalau isim mudhaf kepada salah satu daripada apa? Daripada 5 yang disebutkan tadi tu, maka mudhaf kepada makrifat dia jadi makrifat kan? Mudhaf kepada makrifat dia jadi apa? Jadi makrifat kan? Apa pangkat dia? Itu pangkat dia ni. Mudhaf kepada contohnya dhamir. Apa pangkat dia? Maka kata Tok Guru rahimahullah, wa rutbatuhu fi ta'rif, maka pangkatnya iaitu yang diidhafatkan itu kepada ta'rif, kepada apa? Makrifat. Fi ta'rif, pada makna yang makrifah, pada makna yang tertentu itu, karutbati ma'udhifa ilaihi, seperti pangkat barang yang diidhafatkan kepadanya. Maksud dia apa tu? Fal mudhaf ilal alam fi rutbatil alam. Maksudnya isim yang disandarkan kepada kata nama khas, maka dia akan apa? Dapat pangkat sama dengan kata nama khas tersebut. Wal mudhaf ilal isyarah, dan yang disandarkan kepada isim isyarah fi rutbatil isyarah, maksudnya dia pun akan dapat pangkat sama dengan isim apa? Isim isyarah tadi. Wa kazal baqi, dan begitulah yang baki. Boleh faham eh? Jadi kalau kita sebut apa? Pertama dhamir, yang kedua apa? Alam, yang ketiga apa? Isim isyarah. Maka kita sebut apa dia? Yang diidhafatkan kepada alam, maka dia akan dapat nombor 2, pangkat nombor 2. Kalau diidhafatkan kepada isim isyarat, maka dia akan dapat pangkat nombor 3. Boleh faham itu maksud kata Tok Guru rahimahullah. Bibi mana mah? La ilaha. Sangkut member pula. Okey. Saya kita cari melakil lah mak. Okey. Boleh tak lah. Marah 4 kali. Marah 4 kali tu. Baik, faham eh? Wa kazal baqi, dan begitulah yang baki. Illa al-mudhaf ila ad-dhamir, melainkan isim yang mudhaf kepada dhamir, falaysa fi rutbati ad-dhamir, maka dia tak dapat pangkat dhamir. Pangkat dhamir nombor 1. Bahkan dia dapat pangkat apa? Innama huwa rutbatul alam. Dia hanya dapat pangkat apa? Alam. Maksudnya dapat pangkat kelas kedua, iaitu apa dia? Isim sama level dengan apa? Isim alam, kata nama khas. Itu kalau diidhafatkan kepada apa? Dhamir. Itu pangkat-pangkat dia lah. Baik. Wa dalilu ala dhalika annaka taqul maratu bi zaidin sahibika fatasifu al-alama bil ismil mudhaf ila al-mudmar. Falau kana fi rutbatil mudmar lakana as-sifatu a'raf min al-mawsuf wa dhalika la yajuz ala al-asah. Baik, apa makna dia? Dalil kenapa mudhaf kepada dhamir itu tidak sama pangkat dengan dhamir, tetapi dia hanya sama pangkat dengan alam. Apa dalil dia? Kata Tok Guru, kamu sebut maratu bi zaidin sahibika. Maratu bi zaidin apa? Sahibika. Nampak itu zaidin, kata Tok Guru rahimahullah, adalah apa? Isim majrur, betul? Sahibika i'rab apa? Sifat. Sahibika i'rab apa? I'rab sifat. Kata dia, fatasiful alam bismil mudhaf ila al-mudmar. Fatasifu apa? Al-alam bismil mudhaf ila apa? Ila mudmar. Apa makna dia? Kamu sifatkan kata nama khas tadi menggunakan isim yang mudhaf kepada dhamir. Menggunakan isim yang apa? Mudhaf kepada apa? Kepada dhamir. Maka jikalaulah ia, iaitu isim yang diidhafatkan kepada dhamir itu, fi rutbatil mudmar, sama level dengan dhamir, lakana sifatu a'raf minal mawsuf, maka nescaya sifat itu adalah lebih makrifat berbanding si mausuf. Berbanding apa? Si mausuf. Wa dzalika la yajuz fil asah, maka demikian itu tidak apa? Boleh berlaku
pada pendapat yang lebih apa? Yang lebih asah. Boleh faham? Jadi dia kata apa? Maratu bi Zaidin sahibika. Sahibika kawan kamu kan? Yang apa? Bersahabat dengan kamu itu maksud apa? Sahibika. Dia kata apa? Marartu bi Zaidin sahibika. Sahibika kan? Dia kata apa? Zaidin ni apa? Mausuf. Tapi dia ni i'rab sebagai jar lah. Dia isim majrur kan? Cuma dia tu mausuf ni dia panggil sifat. Boleh? Kita apa fungsi untuk kita datangkan sifat? Datangkan sifat. Sifat ni dia kata apa? Adalah kata tambah nak menerangkan lagi kriteria si mausuf. Itu je. Nak menerangkan kriteria apa? Si mausuf. Maka mesti confirm mausuf ini lebih apa? A'raf. Ataupun dia ini makrifat yang sama dengan apa? Sifat. Maksudnya sama level. Makrifat yang apa? Sama rutbah. Sama apa? Sama apa? Rutbah. Rutbah maksudnya pangkat. Jadi mesti dikata kalau sifat dengan mausuf ini mesti sama pangkat. Tak boleh bahawa apa? Sifat lebih apa? Ma'ruf, lebih dikenali daripada apa? Mausuf. Lebih dikenali daripada apa? Daripada mausuf. Maka kata Tok Guru adalah kita benarkan bagi mudhafun ilaih, mudhaf ilaih jadi sifat bagi Zaid kerana adalah mudhaf kepada dhamir, adalah sama pangkat dengan apa? Sama pangkat ma'ruf dia itu dengan apa? Dengan alam. Zaid ni apa? Alam. Maka jikalau yang mudhaf kepada dhamir lebih tinggi pangkat daripada Zaid, nescaya kita panggil tak perlu kita jadikan dia tu apa sifat. Confirm kita terus jadikan dia sebagai mausuf. Terus jadikan dia sebagai apa? Sebagai mausuf. Itu maksud kata Tok Guru rahimahullah. Boleh? Okey. Tapi sebenarnya sahibika boleh i'rab badal. Tapi Tok Guru sebut sifat tu macam lain sikit lah. Sebenarnya kalau di dalam hasyiah-hasyiah tu dia sebut pada kalam Tok Guru ni tak ada dalil yang sedemikian. Maksudnya tak menunjuk pun langsung dalil yang mengatakan bahawa mudhaf kepada apa? Kepada dhamir itu adalah setaraf dengan alam. Tak ada pun daripada sini. Tapi mungkin ada dalil yang lain. Tapi maksudnya kita bincang pada dalil Tok Guru ni. Di sini tak ada bahawa apa? Boleh jadi apa? Jadi sebagai apa? Sebagai sifat. Boleh bahawa dia jadi apa? Jadi badal. Itu tak ada masalah lah. Tapi yang penting kita tahu di sini rutbah bagi isim-isim yang makrifah. Rutbah tu pangkat. Dia ada beza pangkat antara isim-isim yang apa? Yang makrifah. Baik. Habis berkenaan dengan isu makrifat. Sekarang ni kita akan masuk kepada isu yang paling penting sekali, iaitu bab mubtada' dan juga apa? Mubtada' dan juga khabar. Mubtada' dan juga apa? Dan juga khabar. Baik. Kata Tok Guru rahimahullah, babul mubtada' baca berapa kali? Babul mubtada' wal khabar marfu'an. Al mubtada' wal khabaru marfu'an. Allahu rabbuna wa Muhammadun nabiyuna. Ya, baik, apa makna dia? Bab pada menyatakan mubtada' dan juga khabar marfu'an. Keduanya itu marfu'. Seperti Allahu rabbuna, Allah mubtada', rabbuna apa? Khabar. Wa Muhammadun nabiyuna, Muhammadun mubtada', nabiyuna khabar. Macam mana tu al-mubtada'? Al-mubtada' huwa al-ismu mujarradu an awamili lafziyati lil isnadi. Falismu jinsu yashmalu as-sarih kazaidun fi nahwi zaidun qa'imun wal muawwalu fi nahwi wa an tasumu fi qawlihi ta'ala wa an tasumu khairul lakum fa innahu mubtada'un mukhbarun anhu
anhu bi khair. Ya. wa kharaja al-mujarrad nahu Zaidun fi kana Zaidun aliman fa innahu lam yatajarrad an awamil lafziyah. Ya. Wa nahwu zalika qaulika fil adadi wahidun isnan salasatun fa innaha wa in tajarradat lakin la isnada fiha. Baik, apa makna kata Tok Guru rahimahullah tu? Dia nak terang mubtada itu. Mubtada itu kata Tok Guru rahimah, isim ni definisi lah. Al-ismu al-mujarradu anil awamil al-lafziyah. Ini dalam mata jumlah pun ada, tadi kita ulang balik lah. Baik. Al-ismu al-mujarradu anil apa dia? Awamil al-lafziyah. Boleh? Lil isnad. Lil apa? Lil isnad. Apa makna kata Tok Guru rahimahullah ini? Baik, dia kata apa? Pertama, mubtada itu mesti apa? Isim. Kedua tu mujarrad apa? Mujarrad kosong. An dari apa? Kosong dari apa? Awamil. Awamil ni faktor ataupun amil-amilah kan. Apa barang yang memberi kesan pada i'rab. Amil yang lafzi. Yang apa? Lafzi. Apa maksud lafzi? Yang disebut. Apa? Lafzi. Ya. Atas tujuan sandaran. Isnad dia sandaran. Baik, ataupun kita kata jadikan sebagai subjek lah, bahasa Melayu lah kan. Baik, jadi kata Tok Guru rahimahullah, yang pertama ada isim. Apa makna isim tu? Kata Tok Guru rahimahullah, bila dia sebut isim maka merangkumi dua perkara. Pertama sorih, yang kedua muawwal bi apa? Bis sorih. Apa makna sorih? Sorih contoh apa? Zaidun. Contoh apa? Aliyun. Contoh apa? Ar-rajulu. Boleh? Ni maksud dia apa? Isim yang betul-betul jelas. Boleh? Satu lagi muawwal bis sorih. Muawwal bis sorih Tok Guru bagi contoh, an tasumu khairun lakum. Tengok di sini. Kalimat khairun lakum diarah sebagai apa? Khabar. Diarah sebagai apa? Khabar. Mana dia punya mubtada ada boleh? Jawapan dia himpunan daripada an tasumu. Ditakwilkan, dikira sebagai masdar siyamukum. Dikira sebagai apa? Siyamukum. Jadi dia kata an tasumu ini kalau zohir dia adalah terdiri daripada haraf dan fi'il. Zohir dia terdiri daripada haraf dan apa? Dan fi'il. Tapi dipanggil ditakwil, dikira-kira sebagai apa? Sebagai isim. Boleh faham? Maka dipanggil di sini sebagai apa? Muawwal bi apa? Bis-sharih. Maka boleh bahawa kita temui mubtada itu pertama dalam keadaan Zaidun, Ali, Rijal, apa semua ni dalam bentuk sharih. Satu lagi apa? Ghair sharih ataupun muawwal bis-sharih. Maksudnya bahawa haraf bergabung dengan fi'il ditakwilkan sebagai isim. Ditakwilkan sebagai apa? Isim. Ini masdar. Boleh faham? Itu kata Tok Guru rahimahullah. Kemudian dia kata seterusnya kalimat apa? Al-mujarrad ini kosong ni. Kosong daripada amil. Kosong daripada apa? Amil. Apa makna kosong daripada amil? Dia nak kata bahawa mesti mubtada. Contoh kita sebut Zaidun qaimun. Kalimat Zaidun di sini ada apa-apa? Ada kalimat yang memberi kesan pada i'rab yang disebut? Ada tak? Tak ada. Kosong. Itu maksud kosong. Maka jikalau isim kosong daripada barang sebelumnya dari amil yang memberi kesan, maka kita panggil di situ sebagai mubtada. Berbeza contohnya kalau apa? Ada kana. Boleh? Maka kana ini memberi kesan. Isim selepas dia jadi mubtada. Dia jadi apa?
Isim ka? Isim. Jadi khabar apa? Khabar kana. Ataupun qama Zaidun. Ataupun fi Zaidin. Boleh faham dekat situ? Jadi dia panggil kalimat qama yang ada sebelum Zaid, fi yang ada sebelum Zaid, kana yang dia panggil sebab dia panggil awamil apa? Lafziyah. Boleh faham? Awamil apa? Lafziyah. Mubtada mesti tak boleh ada awamil lafziyah ni. Boleh faham? Tapi yang kena fahamlah yang dimaksudkan dengan awamil lafziyah ini yang memberi kesan pada i'rab. Memberi kesan pada apa? Pada i'rab. Berbeza pada beberapa kalimat dia tu ada depan tapi tak memberi kesan pada apa? Pada i'rab. Contoh apa? Kita sebut apa? Ma Zaidun qaimun. Kalimat ma ni ada disebut di depan kan? Tapi ma ni dia panggil ma apa? Nafi biasa. Nafi biasa. Dia ada beri kesan tak pada i'rab? Tak ada. Boleh faham? Jadi wujud dia itu tidak memberi kesan pada i'rab, maka masih lagi kekal kita i'rab sebagai mubtada. Boleh? Ataupun dia itu ada haraf zaid. Dia itu haraf apa? Haraf zaid. Contoh apa? Rubba rajulin laqi. Rubba rajulin aqilin. Aqilin tambah laqi tuhu. Sini kalimat rubba ni haraf apa? Jar. Haraf apa? Haraf apa? Jar. Tapi dia haraf jar yang apa? Zaid. Haraf jar apa? Yang apa? Zaid. Apa makna zaid kita sebut sebelum ni? Adakah dia dalam kalimat tidak ada buat ke? Tidak buat kesan. Maka bila dia itu haraf jar zaid, maka rajulin meskipun dia baris bawah ni. Meskipun dia baris apa? Baris bawah, tapi masih lagi kita i'rab sebagai mubtada. Bagi kita i'rab sebagai apa? Mubtada. Kenapa dia anggap tak beri kesan walaupun dia tukarkan baris? Dia panggil apa? Ni haraf, bagi istilah haraf zaid lah. Haraf zaid, haraf ziyadah. Ya. Sebab tu khilaf apa dia ziyadah. Sebab kanan ni khilaf kan, ziyadah ke tak ziyadah kan. ni rubah tak ada. Rubah confirm. Semua dia panggil apa? Dia panggil syibih zaid, tapi kita sebut sini zaidah lah. Sebab tu para ulama kalau dalam hasyarah kesan juga. ya, Tu daripada dia kesan baris tapi tidak pada makna tu dia sebut itu. Sebab tu dia kata je ni kat dalam alfiah dia ada sebut awamil lafziyah al-asliyah. Apa dia? Al-asliyah. Maksudnya nak mengeluarkan apa? Haraf zaid. Apa mengeluarkan haraf apa? Apa haraf zaid. Contoh apa? Bihas bika dirhamun. Kalimat dirhamun khabar. Ustaz, kalau hasbika ini nak jadi mubtada didahului dengan kalimat ba. Tadi ustaz kata kalau ada haraf jar tak boleh untuk dia jadi mubtada. Macam mana saya boleh jadi mubtada? Jawapan dia ba tu ba zaid. Maka kalau ba zaid dia tidak memberi kesan pada makna. Hanya dia tu didatangkan. Sebab orang Arab pernah sebut itu. Macam tambah lah. Macam kita Melayu ni. Macam orang Kelantan, dih. Dia sebut apa? Hampir sana dih. Dih tu dekat sana. Macam tu. boleh lah. Boleh lah. Kalau orang utara, orang utara apa? Pergi sana na. Ada kesan tak pada makna? Tak ada. Tapi dia sedap. Dia sebut bihasbika. Pada asalnya boleh sebut hasbuka. Hasbuka dirhamun, cukup bagi kamu apa? 1 dirham. Tapi macam sedap pula. Bihasbika. Kalau orang Mesir semua bi. Bium pula kata. Bium. Betahib. Manfash. Jadi orang Mesir semua bi. Mampu jam pula masuk bukan pada apa isim tapi fi'il bium bihib. Maka itu dia panggil haraf apa? Haraf zaidah. Boleh?
Kau pergi bihasbika, maka dia jadi apa? Hasbuka mubtada. Boleh faham Ini maksud apa? Awamil lafziyah. Dia kena kira ulang apa? Awamil lafziyah maksudnya isim itu tak boleh ada kalimat yang memberi kesan pada i'rab. Contoh kana, qama dengan fi. Fi memang tak ada haraf zaid lah, memang dia haraf asli. Kalau haraf zaid apa contoh dia? Rubba, bi, itu yang menjadi apa? Menjadi haraf zaid, maka wujudnya ia pada kalimat tidak memberi kesan pada apa? Pada i'rab. Baik. Seterusnya adalah kalimat isnad. Kalimat apa? Kalimat isnad. Apa makna isnad tu? Iaitu kita tujuan sebutkan apa? Kalimat tadi, isim tadi untuk dia jadi subjek. Itu Melayu lah. Isnad ni apa? Untuk dia jadikan sebagai subjek bagi nak disandarkan kepadanya predikat. Boleh faham? Berbeza pada serta-serta kalimat yang kita sebut tidak tujuan untuk nak apa? Sandarkan predikat kepadanya. Contoh, kita bilang nombor tu guru sebut 1, 2, 3, 4, 5. Kalimat tu tak boleh jadi mubtada tu. Boleh sebab kita tak ada tujuan pun nak cerita apa satu tu apa. Jadi bawa isu satu tu. Dua tu jadi isu apa? Tak ada nak disandarkan predikat kepadanya. Boleh faham? Itu makna kata Tu'u rahimahullah. Baik. Jom kita baca sekali lagi. Maka mubtada itu adalah isim mujarrad anil awamil lafziyah lil isnad. Itu dia punya definisi dia. Itu gua syarah definisi. Maka kalimat isim jinsun yashmalu as-sarih ka Zaidun. Maka isim itu jinsun dalam ta'rif. Ini dalam mantik lah, tapi tak apa. Sebab apa? Pak Khalid kata mengaji mantik haram. Tak boleh kita bincang. Wajib. Ada tu nampak kalau orang tak mengaji mantik, dia tak payah nak faham kita ulama ni. Jadi kita panggil apa maksud jinsun dalam ta'rif ni? Iaitu apa? Kalimat yang umum menghimpun barang yang berbeza-beza. Menghimpun apa? Barang yang apa? Berbeza-beza. Macam kita mengaji dalam mantik kan? Kita mengaji dalam mantik, kita nak definisikan manusia. Kita sebut apa? Hayawanun natik kan? Hayawan tu apa? Kalimat yang umum merangkum barang yang berbeza-beza. Maksudnya apa? Bawah kategori haiwan ada apa? Manusia, ada lembu, ada kucing, ada singa. Lembu, singa, semua adakah sama daripada tu? Ataupun berbeza-beza? Berbeza-beza. Maka itu dipanggil apa? Jinsun. Maka selepas ta'rif dia akan sebut faslun. Apa maksud faslun? Pembeza. Faslun maknanya pembeza. Maka apa kriteria yang membezakan orang yang dipanggil manusia dengan binatang-binatang lain? Kata dia natiqun. Natiqun apa natik? Iaitu apa? Yang berakal. Setengah orang terjemah berkata-kata, tak kena tu. Tu tak mengaji. Natiqun berkata-kata tak kan? Bukan berkata-kata. Berakal. Bayi Imran lah tu tulis status berkata-kata pula. Baik. Faham Itu makna apa? Jinsun. Baik, satu kata Tu'u rahimah, maka bila disebut jinsun merangkumi ia daripada kata ismu itu akan isim yang soreh. Contoh Zaid macam mana sebut tadi. Fi nahwi Zaidun qa'imun, maka Zaidun jadi mubtada dan dia itu isim yang soreh. Wal muawwal, ini muawwal isim muawwal bis soreh. Fi nahwi wa antasumu, wa apa? Tasumu. Nampak? Dia ni haraf dan dia ada fi'il. Kita dah mengaji dah. An itu haraf masdariyah. Kalau haraf masdariyah bergabung dengan fi'il, maka akan kita bina daripada gabungan itu isim masdar. Kita bina daripada gabungan isim masdar. Boleh faham? Macam mana tu? Antasumu, maka kita bina daripada itu masdar. Macam mana nak dapat masdar daripada tasumu? Siyamukum. Siyamukum. Maka antasumu boleh dikira sebagai mubtada meskipun dia itu apa? Isim yang muawwal dia bis-sharih. Boleh, tak ada masalah. Kemudian kata Tu'u rahimahullah, wa antasumu khairul lakum fa innahu mubtada mukhbar anhu bi khabar. Mukhbar anhu bi khair. Di apa? Mukhbar anhu tu maksudnya disandarkan kepadanya, diceritakan tentangnya itu bi khairin, berkenaan dengan kebaikan ataupun lebih baik. Wa kharaja bil mujarradi, maka terkeluar dengan mujarrad. Kalimat mujarrad pada definisi kosong tu, nahwu Zaidun fi kana Zaidun aliman. So di kana apa? Zaidun apa? Aliman.
Maka Zaidun di sini tak boleh jadi apa? Jadi mubtada sebab didahului kana. Kana tu amil lafziyah yang memberi kesan. Satu kata Guru rahimahullah, fa innahu, maka sungguhnya ia, iaitu Zaid itu, lam yatajarrad, tak kosong dari awamil lafziyah sebab ada kana sebelum. Wa nahu zalika qawlihi fil adad, dan begitulah juga kata kamu pada membilang. Wahid, isnani, salasah, ada bilang kan, adad. Fa innaha, maka sungguhnya ia, in tajarradat, meskipun dia itu kosong daripada awamil, maksudnya sebelum wahid tu tak ada kalimat lain, sebelum kalimat isnain tu tak ada kalimat lain, sebelum kalimat salasah tak ada kalimat lain, meskipun tajarradat, lakin la isnada fi. Maksud la isnada fiha, maksudnya tidak dia itu diletakkan sebagai subjek untuk kita sandarkan kepadanya predikat. Boleh faham? Faham itu? Ni masuk kalimat apa? Isnad di akhir. Dia Tok Guru dia syarah definisi dia. Baik, kemudian kata Tok Guru rahimahullah, wa dakhala tahta qawlina, baca Abang Imran, wa dakhala tahta qawlina. Dakhala tahta qawlina bil isnadi ma idza kana mubtada'u musnadan ilayhi ma ba'dahu. Ya. Nahwu Zaidun qa'imun. Ya. Wa ma idza kana al mubtada'u musnadan ila ma ba'dahu. Ya. Nahwu al-qa'imun az-Zaidan. Ya, baik. Apa makna itu? Dia kata, maka termasuk di bawah kata kami lil isnad itu, maksudnya bagi nak disandarkan predikat kepadanya itu, yang mana mubtada'nya itu adalah musnadun ilaih. Mubtada' itu adalah apa? Musnadun apa? Musnadun ilaih. Ma ba'dahu, bagi barang selepasnya. Bagi barang apa? Selepasnya. Iaitu dia nak kata bahawa contoh Zaidun qa'imun itu, dia panggil istilah musnad ilaih kan? Dia panggil istilah apa? Musnad ilaih. Baik. Kemudian dia kata apa? Wadakhala tahta qawlina, kalimat al-isnad ni dia nak syarahkan lebih lagi lah kalimat al-isnad tadi. Maka dia kata boleh bahawasanya mubtada itu dia menjadi apa, dia kata barang selepasnya itu adalah musnad ilaih, ataupun barang yang selepasnya itu adalah apa? Musnad. Macam mana tu? Contoh kalimat dia kata Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Satu lagi dia kata qa'imun. Apa? Qa'imun apa? Zaidan, ya. Zaidani. Ini pening sikit lah. Apa makna dia tu? Di sini kalimat Zaidun kan, yang pertama ni dia panggil mubtada, dan dia diistilahkan dengan kata musnad ilaih. Musnad apa? Ilaih. Apa makna musnad ilaih dalam Melayu? Subjek. Dia jadi apa? Subjek. Predikatnya di belakang, khabar. Dalam bahasa Arab istilah nahwu lain dipanggil musnad. Dipanggil apa? Musnad. Jadi dia kata ada kala mubtada dia tu musnad ilaih, maksudnya dia subjek. Selepas dia itu jadi khabar. Khabar tu maksudnya musnad. Isu yang nak disandarkan kepada dia itu apa dia? Predikat yang nak disandarkan kepada dia. Ada kalah ni pelik sikit. Dia kata kita jumpa mubtada depan, tapi dia bukan apa? Dipanggil subjek. Mana subjek? Belakang. Lain sikit. Itu bening sikit lah. Baik. Cik dia kata apa? Mubtada di sini qa'imun, i'rabah mubtada. Boleh? Sebab apa jadi mubtada? Kita panggil dia isim. Di sebelum dia tu ada awamil lafziyah. Awamil lafziyah tu maksudnya kalimat yang memberi kesan. Ustaz, Hamzah ni, Hamzah tak memberi kesan pada i'rab. Tak ada kita mengaji dalam ajurmiyah Hamzah itu menasabkan ke, Hamzah itu memajrurkan apa, tak ada. Dia tak ada berkesan. Boleh faham? Jadi sebab tu penting mengaji ajurmiyah tu. Baik. Kata dia Zaidani. Apa i'rab Zaidani? I'rab dia fa'il. I'rab apa? Fa'il. Macam mana? Fa'il. Dia nak kata macam ni. Ketika mana mubtada dalam hal yang kedua ini, dia dipanggil apa? Sebagai mushtaq. Bagaimana apa? Mushtaq tu apa? Mushtaq maksudnya isim yang diambil daripada fi'il. Isim yang diambil daripada fi'il. Maka ada kala orang Arab ni mereka menggunakan fi'il itu dalam bentuk isim. Fi'il itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk isim. Maka
dihukumkan aqaimun Zaidun ni seperti mana aqama Zaidun. Maksudnya dia itu beramal ataupun dikira meskipun bentuk dia isim, tapi dikira apa? Fi'il. Dikira apa? Dikira fi'il. Boleh? Maka di belakangnya itu jadi apa? Mesti bila sebelum dia fi'il mesti jadi fa'il. Maka fa'il inilah dipanggil apa? Musnad ilaih. Tapi yang ni apa? Musnad. Maksud dia apa? Terbalik. Maksudnya dia jadi subjek. Yang kedua jadi apa? Predikat terbalik. Ni kita panggil apa? Style bentuk orang Arab punya lah. Baik. Jadi dipahami di sini mubtada itu tak semesti belakangnya ada khabar. Tak semesti belakangnya ada apa? Ada khabar. Kira ni detail sikit lah. Dalam Qatul Nada ni kata Julmiyah semua mubtada kena ada khabar lah. Kata Julmiyah ni dia kata tu tak. Bila awak detail lagi mampu macam-macam lah detail semua bercanggah kan. Kata tu guru ada kala mubtada, contoh Zaidun qaimun. Belakang dia tu confirm apa? Confirm khabar. Ada kala mubtada, belakang dia tu fa'il ataupun naib fa'il. Fa'il ataupun naib apa? Naib fa'il. Nanti tu guru akan bagi kaedah. Macam mana nak bezakan mubtada yang perlu pada khabar dengan mubtada yang perlukan fa'il ataupun naib fa'il? Beza dia adalah apa? Yang pertama, mubtada itu daripada apa? Mushtaq. Kalau mubtada itu daripada mushtaq yang didahului dengan istifham ataupun didahului dengan nafi, maka kita pastilah tahu bahawa apa? Dia itu mubtada yang mana belakang dia itu bukan fa'il, bukan apa? Bukan khabar, tapi apa? Dipanggil musnad ilaih apa? Fa'il ataupun naib fa'il. Itu dia punya kaedah. Nanti Tok Guru akan sebutlah berkenaan dengan benda ni. Jadi Tok Guru ingatkanlah bila kita keluar daripada kepompong Ajurumiyah lah sikit. Dia kata tak semesti bahawa selepas mubtada dia tanya boleh terbang. Boleh terbang dah. Jadi dia detail untuk bersedia macam-macam lah kemungkinan nak berhadapi kalam-kalam Arab yang pelik-pelik ni. Baik. Kata Tok Guru rahimahullah, kita baca tu, maka termasuklah di bawah kata kami al-isnad ma iza kana mubtada musnada ilaih. Apa yang dikira mubtada itu adalah musnad ilaih, yakni subjek. Ma ba'dahu, bagi apa selepasnya. Gini, Zaidun qaimun, maka Zaidun mubtada yang musnad ilaih, subjek. Selepas dia jadi apa? Khabar, iaitu apa? Musnad, yakni predikat. Kemudian kata Tok Guru rahimahullah, nahu Zaidun qaimun wa ma iza kana mubtada musnadan ila ma ba'dahu. Ataupun yang mana musnad mubtada itu ni aqaimun musnad kepada apa? Barang selepasnya. Apa makna dia tu? Iaitu Zaidani akan jadi musnad ilaih, aqaimun akan jadi apa? Musnad. Iaitu predikat dia duduk di depan, mubtada tu jadi predikat, dia punya apa? Fa'il sadda masadda khabar itu menjadi apa? Subjek. Menjadi apa? Menjadi subjek. Boleh itu masuk kata Tok Guru rahimahullah. Aqaimun Zaidani. Aqaimun Zaidani. Anda dah sebut dah macam mana nak bezakan tu. Itu kalau mubtada itu isim yang mushtaq, maka dia tak perlukan pada khabar. Dia hanya perlukan kepada fa'il ataupun naib fa'il. Boleh? Habis. Wal khabar huwa al-musnadu alladhi tatimmu bihi ma'al mubtada fa'idah. Sebenarnya khabar. Apa makna khabar? Adalah musnad, predikat yang mana sempurna dengannya, iaitu dengan kalimatnya itu ma'al mubtada, berserta dengan mubtada fa'idah. Fa'idah tu maksudnya apa? Kefahaman. Maksudnya apa? Kefahaman. Jadi dia kata, kalau datangnya mubtada kalimat yang menyempurnakan isu bagi mubtada atau subjek tersebut, maka itu dipanggil khabar. Dipanggil apa? Dipanggil khabar. Boleh faham? Macam contohlah Zaidun. Apa dia isu awak nak sembang berkenaan dengan Zaidun ni? Qaimun, dia berdiri. Nampak? Bila apa? Bila apa? Kalimat dia berdiri menyempurnakan isu yang kita nak perkatakan berkenaan dengan Zaid, maka dia berdiri itu dipanggil khabar. Boleh? Fa kharaja biqauli al-musnad al-fa'ilu fi nahwi aqaimun Zaidani
fa innahu wa in tatimma bihi ma'al mubtada'i al faidatu lakin musnadun ilaih la musnadun wa biqauli ma'al mubtada' nahwu qama fi qaulika qama zaidun wa hukmul mubtada' wal khabar ar-raf'u. Baik, apa makna dia? Dia kata maka keluarlah dengan kata aku al-musnad itu al-fa'il. Al-fa'il apa al-fa'il tu? Dia nak kata al-fa'il yang di sini kalimat apa? Zaidani fa'il. Fa'il ni musnad ke musnad ilaih? Musnad ke musnad ilaih? Musnad ilaih jadi subjek. Dia jadi apa? Jadi subjek. Boleh faham? Maka kata Tok Guru rahimahullah, mesti khabar dia itu adalah apa? Musnad. Dia itu adalah apa? Musnad. Tak boleh jadi musnad ilaih. Jadi kita panggil Zaidun qa'imun, maka qa'imun ini adalah musnad, predikat. Maka boleh pada ketika itu dikira sebagai khabar. Adapun aqaimun Zaidani, bila kita panggil Zaidani fa'il, adakah dia ketika itu musnad? Jawapan dia tidak. Dia dah musnad ilaih. Maka ketika itu dia tak boleh dijadikan sebagai khabar. Tak boleh dijadikan sebagai apa? Jadi khabar. Boleh faham? Itu maksud kata Tuhan Allah. Musnad ilaih mesti isim ke? Maknanya dia mesti isim. Nah, mesti isim. Musnad ilaih isim zat selalu masyhur. Isim zat atau isim makna. Isim zat atau isim makna. Itu dia punya syarat musnad ilaih lah. Ya. Baik. Kemudian kata Tok Guru rahimahullah, dia kata maka keluarlah dengan kalimat maka keluar dengan kata aku kalimat musnad itu fa'il. Pada contoh aqaimu Zaidan, maka sungguhnya meskipun dia menyempurnakan bersamanya mubtada oleh kefahaman, namun dia itu dipanggil musnad ilaih, bukan musnad. Maka tak boleh kita panggil sebagai Zaidan pada aqaimu Zaidan ni adalah apa? Khabar. Bahkan dia adalah fa'il. Wa biqauli, dan dengan kata aku ma'al mubtada'. Maksudnya apa? Mesti penyempurna faedah itu disertakan dengan mubtada', baru boleh jadi khabar. Maka terkeluarlah dipanggil jumlah fi'liyah. Terkeluarlah jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Karena qama Zaidun, kalimat qama disertakan sekali dengan fa'il. Boleh tak? Disertakan sekali dengan apa? Fa'il. Maka tidaklah boleh qama di situ jadi khabar. Jadi apa? Jadi khabar. Boleh? Itu maksud kata guru wa hukmul mubtada', maka hukum mubtada' yang khabar itu adalah ar-raf'u. Itu marfu'. Itu apa? Marfu'. Baik, ya. Wa in tammat fa innahu wa in tammat. Tamat tu ni lah, sempurna, ya. Baik, habis. Seterusnya kata Guru rahimahullah, wa yaqa'ul mubtada'u nakiratan in amma wa khassa. Baik, kita rehat sat, ambil angin 5 minit. Allah 2 minit. Oh, ni continue kan? Pause. Dia tak ada soalan? Ni tak ada pause kan? Dia tak ada pause sayang. Bagus kalau pause juga kan? Itulah. Ni boleh pause. Oh. Canggih paliknya ni. Ataupun tutup lagi, kita tambah lagi. Oh, okey. Dah bang. Tadi apa lama return? Boleh return Pada server. Macam pause tu. Enggak. Itu yang bangga tu buat masuklah live baru.